Sanakan line clear. Wah, Alhamdulillah, Malande, Hajat, terima kasih atas maklumat. Alhamdulillah, teruskan usaha yang baik ini, jaga kawan-kawan. Alza Satria, bagaimana anak-anak muda di Indonesia, anak-anak milenial? Terakhir saya di Kemang bersama saudara Erwin dan anak-anak muda di sana. Saya tengok mereka ini sangat berpotensi dan saya harap COVID-19 ini tidak akan patahkan semangat mereka untuk bekerja keras, untuk maju dalam bidang masing-masing. Faiz, Taufik, Assalamualaikum. Sabar Jaya, clear. Alhamdulillah. Taufik, apa khabar Taufik? Taufik lah kawan saya yang sekarang ni seorang usahawan yang sangat rajin. Mungkin dia boleh bagi cadangan kepada kita bagaimana kita boleh menggunakan teknologi digital untuk ke depan selepas ini. Erwin, YB di Kuala Lumpur masih boleh makan di kedai nasi lemak mamak. Erwin, dah 2 minggu dah saya tak ke kedai mamak. Tapi Alhamdulillah kita ada Grab Food. Grab Food kita boleh order. Kalau macam saya tu, saya ada minat satu nasi kandar di Bangsa. Saya akan minta Grab Food order. Taufik, nak tanya sikit sebagai usahawan teknologi, apa cadangan untuk anak-anak muda membuat persediaan di kala COVID ini? Sebab lepas ini pekerjaan akan berubah menjadi satu model baru. Okey, Taufik boleh bagi cadangan. Azmi, apa khabar? Saya malam ni sebenarnya bukan ada apa-apa pun satu perkara yang besar, tapi cuma saya fikir nak menggalakkan interaksi di antara sesama tetangga, terutama kita di rantau ini, kita di Nusantara ini, sebab saya rasa kalau kita dapat membantu sesama kita, saya rasa insya-Allah pasaran yang kita ada di rantau ini sangat besar. Penduduk Malaysia 32 juta. Penduduk Indonesia sahaja beratus juta. Erwin, kalau bayangkan kalau Erwin, Naim, Faiz, Taufik dan kawan-kawan boleh mencari jalan bagaimana kita boleh bantu dan memajukan ekonomi sesama kita, insya-Allah kita boleh buat. Naim, pada pandangan YB, adakah Malaysia selepas COVID akan mengucup? Apakah YB boleh? Naim, tu terang saya cakap dia akan beri kesan kepada ekonomi Malaysia secara langsung kerana kita berdepan dengan keadaan yang sangat baru. Tetapi pun begitu, yang saya risau ialah mereka-mereka yang di bahagian kita panggil kelompok di bawah, orang marhain, orang pertengahan ke bawah. Kerana bagi saya kalau pertengahan ke atas ini biasanya mereka ada saving yang baik, biasanya kadang-kadang mereka mempunyai gaji yang baik. Saya lebih risau rakan-rakan terutama yang bekerja di kilang, kawan-kawan yang bekerja di sektor-sektor perkhidmatan harian. Bayangkan kawan-kawan dispatch, kalau tak ada hantaran bagaimana mereka nak dapat gaji? Bayangkan macam tadi salesman, kalau tak ada sale bagaimana nak dapat commission? Azhar Satria, kalau di Jakarta Gubernur DKI sudah tetapkan PSBB, jadi sudah ada batasan untuk gerakkan warga. Ada beberapa kebijakan. Alza, terima kasih. Saya ada membaca juga bagaimana Gubernur Saudara Anies Baswedan telah mengambil keputusan yang tegas dan tuntas untuk menghadkan penggerakan warga. Saya katakan ini satu cadangan yang baik sebab negara-negara seperti Italy yang agak lambat, malah Amerika sendiri lambat untuk buat keputusan. Mereka telah mengalami satu impak yang sangat dahsyat. Malah di New York sendiri, Alza, memang teruk. Bayangkan New York, teknologinya hebat, wang yang banyak pun begitu, mereka mengalami krisis yang sangat hebat.
Taufik, cadangkan back to basic, fokus industri yang jadi keperluan. Gunakan IT sebagai vehicle dan penambahbaikan. Taufik, terima kasih atas cadangan yang baik. Taufik, mungkin di sesi yang akan datang saya mau Taufik sendiri mungkin bersama-sama saya dalam sesi yang khusus sebagai guest untuk membincangkan, insya-Allah Taufik. Satria kata di sini, anak muda di sini banyak sekali inisiatif gerakan bang. Oh, terima kasih. Azaz, saya cadangkan kalau boleh kita boleh usahakan bagaimana anak muda di Indonesia dan anak muda di Malaysia sekarang ini boleh mula berinteraksi, berkolaborasi untuk satu perkara yang besar untuk rantau ni. Kita boleh minta kawan-kawan yang punya kepakaran untuk bantu. Saya mungkin hanya boleh bantu dari segi aspek hukum, dari aspek public policy, dari aspek hubungan antarabangsa dan sebagainya, mungkin dari segi politik juga. Tapi saya rasa untuk perkara ini saya perlukan kawan-kawan seperti Taufik yang saya tahu usahawan teknologi yang hebat. Saudara Naim sendiri saya tahu seorang usahawan kontraktor yang hebat juga di lapangan. Dan saya juga tahu saudara Faiz ialah antara anak muda yang sangat aktif. Jadi bayangkan kalau anak muda di Palembang, anak muda di Kuala Lumpur, anak muda di balik pulau dapat berinteraksi, kita mungkin boleh. Zahir, Assalamualaikum. Wah bang, Zahir lah kawan saya dari balik pulau. Dia sekarang tinggal di Subang. Zahir bersetuju ambil peluang dalam IR 4.0. Zahir, saya nak tanya, Zahir lihat bagaimana teknologi yang ada sekarang ini anak-anak muda boleh manfaatkan dan ataupun dapat belajar dengan mudah melalui rumah. Mungkin Zahir boleh cadangkan pada kita di sesi sekarang atau sesi yang akan datang. Rodia Haji Said, Assalamualaikum Wabi, boleh tak nanti Wabi buat live ulas buku-buku politik sepanjang PKP ni, terutama buku politik luar negara. Saya juga tertarik buku yang Wabi post tempoh hari. Rodia, insyaAllah ada juga yang mencadangkan kepada saya supaya saya memulakan sesi pendidikan politik. Ini satu jangan sangat baik. InsyaAllah mungkin ini malam ni kita cuba dulu. Saya nak tengok apakah minat rakan-rakan yang ada. Mungkin kita boleh lepas ni susun dengan lebih teratur. Kita ada sesi pengisian, mungkin sesi ulasan buku, mungkin sesi ilmiah yang pendek, dan mungkin juga sesi kita boleh perbentangan ataupun kita boleh showcase, tunjuk bagaimana satu-satu projek itu boleh dilakukan. Insight apa yang berlaku ini boleh dijadikan homework di masa akan datang. Betul Faiz, ini memang satu perkara yang kita perlu jadikan perkara yang boleh kita pelajari supaya kita lebih bersedia di masa-masa akan datang. Semoga kami dapat tempuhi di selepas ini COVID-19 satu musuh yang tak dapat dilihat. Betul. Naim, bayangkan mangsa COVID-19 ataupun mereka yang terkorban untuk COVID-19 ini hari ini telah berkembang mungkin lebih hebat daripada mangsa-mangsa yang terlibat di dalam peletupan bom di New York. Mungkin juga lebih hebat daripada mereka yang terkorban di dalam peperangan World War dulu. Sebab itu ini adalah satu perkara baru yang saya rasa kita bukan kata tak diingatkan, malah Bill Gates Naim telah memberi satu ucapan di dalam TED pada sekitar tahun 2016 bahawa kita perlu berwaspada bahawa virus akan memberi impak kepada dunia. Pun begitu, orang tidak melihat perkara itu menjadi perkara keutamaan. Jadi saya rasa pengajarannya ialah kita tidak perlu lihat, tidak perlu tunggu perkara itu berlaku baru kita nak buat persediaan, tapi saya rasa kita perlu lebih bersedia. Zahir, baik-baik ambil kesempatan belajar online business, digital marketing. Kalau ada yang perlu, saya boleh organisekan untuk usahawan-usahawan mikro dan SME yang berminat. Zahir, terima kasih Zahir. Saya rasa ini satu perkara yang sangat baik.
saya rasa lepas ini marketing melalui digital, online business, marketplace sangat penting. Perkara-perkara ini saya rasa ianya sudah ada di pasaran, tapi saya rasa cadangan Zahir ini sangat baik supaya zaman masa PKP ini kita boleh dapat belajar dengan lebih terurus dengan teratur. Saya rasa Zahir, terima kasih Zahir. Mungkin dalam sesi akan datang Zahir boleh cadangkan satu modul-modul tertentu yang boleh kita kongsikan dengan kawan-kawan kita di sini. Saya nak tanya Erwin. Erwin, setakat hari ini di Indonesia, bagaimana keadaan warga-warga tua, warga-warga emas terutamanya? Bagaimana mereka yang kita tahu uzur dibantu oleh kerajaan Indonesia ataupun mungkin oleh ormas-ormas ataupun NGO-NGO di sana?